A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Kita akan teruskan topik kita. Minggu lepas saya tak buat kelas. So ini saya akan sambung lagi. Okey, setakat ni dalam internet cuma ada 12, maksud saya 13 semua ada sini. Ada seorang Rashwin Rebel tak ada. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okay. Kita hari tu berhenti pada page 13 ni tentang latihan ni lah, intensif exercise 1/3. Saya sudah hantar. Ada beberapa yang dah hantar semua. Okay, hari ni saya nak terus pasal Pascal Principle dan Archimedes kalau sempat lah. Okay, benda ni tak boleh ajar banyak-banyak. Takut tak faham. Okey, seterusnya kita masuk kepada masih lagi dalam topik pertama iaitu Pascal Principle. Saya mengajar ikut dia punya syllabus, ikut dia punya tentative dia tak boleh terlalu laju atau perlahan. Okey, Pascal Principle. Ada yang tak boleh masuk. Apa pula tak boleh masuk? Ada yang kata tak boleh masuk. Dia join saya tahu nanti bincang kemudian lah. Saya tak nak ni. Nanti kan bawa masuk kat sini. Okey. Tak link nak join. Benda ni saya invite. Benda ni saya dah masuk dalam group. Awak automatically boleh tekan join dan boleh masuk dalam kelas saya. Tak perlu kata nak link semuanya. Kecuali awak tak ada dalam group saya. Okey, tak apalah. Saya tak nak buat benda tu. Jadi take time macam tu. Jadi yang tak sempat, biarlah itu. Okey, so saya akan ambil attendance dahulu untuk yang pertama. Saya akan ambil attendance dahulu. Okey. Nanti last pun, last yang terakhir saya akan ambil attendance lagi. Okey. Okay, Pascal's principle. Pascal principle dictates the pressure which is inserted onto the surface of the fluid in the closed container will be transferred uniformly throughout the entire fluid. Maksud sini adalah prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas satu permukaan tertutup dalam ruangan yang tertutup, dalam bekas yang tertutup. Okey, kat sini ialah tekanan yang dikenakan ke atas permukaan satu cecair dalam bekas yang tertutup akan disebarkan secara ke semua tempat. Okey, ke semua dalam ruangan tu. Jadi bila kita kenakan tekanan kepada cecair, dia akan menekan keseluruhan permukaan dalam bekas yang tertutup tu secara seragam, secara macam samalah, sama pressure dia. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, pressure dia sama bila kita kenakan. Okey, harap faham ni lah. Okey, yang ni kalau ditanya dalam final exam, dia punya definition, inilah awak salin benda ni. Benda ni awak salin. Okey. When the plunger is pushing in, plunger ni mana kita tolak kita punya ni lah, ni plunger. The water squeeze equally from all the hole. Maknanya kita tekan ni, tekanan air pada setiap lubang adalah sama. Dia tak ada yang bawah ni laju-laju atau sama. Bila kita close container dalam ruangan tertutup, bila kita tekankan dia, air yang bergerak keluar daripada lubang ni dalam keadaan tekanan yang sama. Okey, tekanan yang sama bila kita tolak dia. Figure below show the pressure applied to the plunger has been transmitted uniformly throughout the water. Bila kita tekan dia, tekanan kita kenakan pada cecair tersebut, dia akan keluar secara dengan tekanan sama-sama ke semua arah. Okey, ini adalah prinsip Pascal. Nah,
Yang tadi dia punya definisi dia, yang ni nak bagi pemahaman dia dari segi bentuk grafik macam mana prinsip Pascal itu bekerja. Okey. Okey, ni prinsip Pascal daripada dalam hidrolik sistem. Ini adalah sistem satu hidrolik. Okey, ini ada macam satu ruangan yang tertutup. Okey, daripada paras sini. Okey, sampai ke paras sini, kawasan ni tertutup. Maknanya tidak ada lubang, tak ada apa-apa. Okey. Dan luas permukaan, A ni adalah luas permukaan. Okey, A area ataupun luas permukaan. Bukan apa? Ini silinder. Silinder ni bentuk bulat lah. Okey. Okey. Buruk tak macam. Okey, silinder ni bentuk bulat gini. Okey. Ini luas permukaan ni. Luas permukaan apa ni silinder ni kita ukur pakai apa? Ij kuasa 2. Okey. Pi J kuasa 2. Pi adalah 22.7. J adalah jari kuasa 2. So, bila kita bagi satu tekanan, F ni adalah force, tekanan yang sebelah sini akan bertolak ke atas. Okay. Berapa banyak tekanan kita kenakan, banyak dah dia akan terangkat ke atas. Okay. P adalah pressure, dan apa ni, P adalah Pascalnya ni rumus P1 sama P2 mana sama, iaitu F1. F1 adalah jumlah force yang kita kenakan, berapa Newton. Okey. A ialah luas permukaan silinder tersebut. Manakala bahagian P2, ini bahagian P2, ini P1. Bahagian P2 pula ialah di mana F1 iaitu daya angkat ke atas atau daya tekanan ni bahagi dengan A1. Ini pada sini. Yang ni adalah F2 bahagi dengan A2. Daya tekanan bahagi dengan luas permukaan. Okey, daripada sini apa yang nampak ialah apabila luas permukaan A1 adalah kecil, okey, mana tekanan ni juga akan menjadi besar bila mengangkat yang sebelah sini. Okey, luas permukaan kecil, lepas tu kita bagi satu tekanan yang besar, dia boleh mengangkat bahagian sebelah sini. Okey, ni macam hidrolik kereta lah sebenarnya. Okey. Semua sistem hidrolik. Hidro ni adalah air atau cair. Sistem hidrolik dibina berasaskan kepada prinsip Pascal. Semua sistem hidrolik dibina berdasarkan kepada prinsip Pascal. Okay. Maaf lah kalau ada gangguan bising kat luar tu. Harap suara saya dapat dengar dengan jelas. Okey. Seterusnya kita masuk hidrolik sistem. Hidrolik sistem, dalam sistem hidrolik, a small force, maknanya satu Newton yang kecil, satu daya yang kecil kita kenakan kepada satu piston atau injek yang kecil akan menghasilkan satu daya yang besar. Menghasilkan daya yang besar. Okey, maknanya kalau awak tengok sini, satu macam lubang kecil kita kenakan daya dengan A yang kecil, small piston menghasilkan satu daya yang besar. Okey, the pressure Q, the force F1 is transmitted by the liquid to the large piston. Okey, macam ni yang kita tolak sikit je, macam kita boleh gunakan adalah syarat-syarat tertentu kalau ukur ni. Berapa banyak besar awak tekan, awak boleh mengangkat sedikit pressure. Okey. Okey, berdasarkan kepada prinsip Pascal, F1 bagi A1, maknanya force pada silinder yang pertama ni kita bagikan dengan luas permukaan atau piston adalah bersamaan dengan daya
K-force pada piston yang kedua, bahagikan dengan luas permukaan piston yang kedua besar ni. Okay. Berapa jauh kita tolakkan ni, maknanya X1 ni akan menghasilkan berapakah dia punya. Memanglah kalau kita tekan sebanyak ni, dia akan menaik sebanyak berapa sikit je pada saat. Tapi still, tekanan kita berikan kepada piston yang kecil tadi tetap boleh mengangkat. Ada perbezaan lah daripada asal kat sini, dia menaik ke atas. Perbezaan ni. In the diagram to the left, okay, diagram pada sebelah ni, when piston X is pressed down, bila kita tekan satu piston ke bawah, piston Y will push up. Piston Y kat ni akan naik ke atas. Ini piston X, ini piston Y. Bila kita tekan dia ke bawah, piston Y akan naik ke atas. Okay. Piston Y will push up. Dan perubahan piston level of two piston is given by the following equation. Dan perubahan ni bergantung kepada dua ni. H1 A1 bersamaan dengan H2 A2. H ialah ketinggian. H ni adalah height. Height apa? Height ketinggian yang ni. Okey. H2 pula adalah ketinggian juga. Ketinggian apa? Ketinggian yang ni. Ketinggian mana? H1 ketinggian ini. H2 adalah ketinggian ini. Itu maksud dia. Okey. Jadi ada dua formula yang awak tahulah, awak kena tahu. Yang pertama untuk Pascal ni F1 bagi A1 sama dengan F2 per A2. Dan satu lagi H1 A1 sama dengan H2 A2. Okey, dua formula kena untuk Pascal. Okey, saya ulang sekali lagi, awak kena ingat adalah definisi. Definisi sama ada awak tulis ataupun awak lukis bentuk yang berbola apa, yang ada banyak lubang tadi tu. Yang kedua, apakah formula yang berkaitan dengan Pascal principle. Ada dua formula kat sini. Dan yang ketiga nanti ialah aplikasi dia. Ini adalah soalan-soalan yang berkaitan aplikasi Pascal. Sekejap kan ada kawan awak tanya dalam WhatsApp. Tengok sekejap. Kenapa saya tak boleh join? Nazmi nanti dulu lah. Saya tak nak sekarang bincang benda ni. Application of Pascal principle. Okey, apa dia aplikasi untuk Pascal principle? Yang pertama adalah hydraulic jack. Okey, hydraulic jack ni yang dekat kereta seperti lah kan, yang dekat kereta. Apabila the lever is pushed down, lever ni adalah macam ni lah, kita macam satu switch megang ni, kita kalau tekan ke bawah, valve A close. Maknanya bahagian A akan tertutup, manakala bahagian valve B, injap B akan terbuka. Pressure is transfer, mana tekanan itu telah dipindahkan to the larger cylinder. Okey, dia akan dipindahkan ke tangki yang lebih besar kat sini and create a large force to lift the car, and akan menghasilkan daya yang besar untuk mengangkat kereta tersebut. Okey. When the lever is pulled upward, maknanya bila kita lever ni ada pemegang ni, kita tolak ke atas, valve B close. Mana bahagian B pula close ni, B kalau yang tak nampak ini bahagian B, ini bahagian A, ini valve injap B, ini injap A. Apabila lever ni ataupun pemegang ni kita tolak ke atas, tarik ke atas,
Level B close, maknanya injap B akan tertutup, manakala injap A akan terbuka. Dan minyak hidrolik ni akan mengalir keluar daripada tangki untuk mengisi space daripada small cylinder. Okey. Kita ke ini. Okey. As every movement of downward by the lever create a small movement upward for the large piston, the lever needs to be pushed and pulled repeatedly before the car can be raised to the certain height. Maknanya benda ni akan push up, dia akan tolak atas, tolak bawah supaya kereta tersebut akan naik ke atas. Ni adalah proses dia. Bila kita tekan ke bawah, injap B akan terbuka, injap A akan tutup, bahan pengalih akan mengalir masuk ke hidrolik. Kerana dia akan menolak tekanan injap B ke atas dan menolak kereta ke atas. Kemudian bila dia turun ke bawah, tolak ke atas, injap A terbuka, injap B tak tertutup. Okey. Benda ni akan berulang kali dibuat supaya kereta tersebut naik ke atas. Okey. Faham? Ini adalah prinsip bagaimana hydraulic jack akan bekerja. Okay, the car can be lowered down by opening the release valve so that the hydraulic oil can flow back to the tank. Okay, cara untuk menurunkan kereta pula, kita buka release valve. Ada release valve kat sini. Ini release valve, kita openkan dia dan cecair minyak daripada tangki hidrolik utama ni akan mengalir keluar masuk kepada tank sebelah ni. Jadi kereta akan dapat diturunkan. Pada aplikasi ni contoh bagi hydraulic jack dan cerita lah pada ni. Dengan melukis ni awak boleh bercerita lah bagaimana prinsip bekerja bagi hydraulic jack. Okay. Seterusnya adalah hydraulic brake. Brake hydraulic. Okay. Ini kalau basikal dulu dia pakai brake cekam ni, cekam tayar dia boleh berhenti. Tapi kalau kereta pakai hydraulic brake. Okay. Okay, bagaimana? Okay, yang sebelah ni adalah dia punya gambar rajah. Boleh tengok dalam Google lah, tengok sendiri macam mana. Okay, apabila pemandu menekan brake pedal. Okay, ni brake pedal. Tekan ke bawah. Bukan tarik tekan. Apa yang berlaku ialah the piston in the main cylinder transfer pressure. Okay, silinder ni bila tekan maknanya piston akan ditolak kan. Bila dia tertolak maknanya piston pada main cylinder transfer pressure to the hydraulic oil to the cylinder. Dia akan tolak cecair ni. Okay, cecair ni ke dalam satu silinder yang kedua ni. Okay, silinder kedua ni yang berlaku. Okay, pressure is transfer uniformly to the hydraulic. Maknanya tekanan sama. Okay, cecair dia akan bertindak pada semua arah. The piston in the slave cylinder, silinder yang kedua slave. Yang pertama dia ialah main cylinder, yang kedua slave is the larger. Maknanya cylinder lagi besar daripada yang pertama. Therefore, the large amount of force is transferred to the brake. Maknanya tekan ni dia akan menghasilkan gaya tekan yang tinggi lah. Lebih tinggi daripada tekan ni. Sebab apa? Injap di sini lebih kecil daripada injap di sini. Bila sini dah jadi besar, maknanya dia boleh menekan. Okay, dan dia boleh mencengkam ketika brake pad tu. So dia boleh menghentikan kenderaan. The brake pad transfer the large amount of force into the disc so that the rotation of the tire is slowed down. Okay. Kalau ini panggil brake drum. Kalau tayar biasa kita lama, tayar belakang dia pakai brake drum. Tapi kalau kita baru dia pakai brake disc kan. Brake disc ada macam brake pad yang mengapit disc. Cakra brake itu ada satu, kalau lelaki tahu kat tukar brake motor semua pakai disc brake tu, dia ada lama-lama benda tu haus kan. Dia tekan lama, dia ada logam tu lama dia haus. Okay, awak akan tukar brake pad, awak akan dengar bunyi bising bukan bunyi logam, bunyi pasir tu. Jadi awak kena tukar brake pad. Jadi kalau yang ni dipanggil kereta-kereta yang ada juga kereta yang lama-lama, kereta murah-murah dia pakai brake drum.
Okey, dia akan menolak benda ni, zat pad ni, dan boleh mengurangkan kelajuan kereta. Okey. Yang ketiga, hydraulic pump. Okey, hydraulic pump ni, hydraulic pump ni adalah hydraulic machine use the hydraulic pump to transfer hydraulic liquid from the one vessel into the last cylinder to create a movement. Okay. The diagram show the hydraulic pump used to move the arm of crane. Ni macam crane lah. Crane ni sama juga lah. Kita tekan, tarik dan sebagainya. Pada injak kecil akan bertindak pada injak besar dan menghasilkan pergerakan pada crane. Okay. Itu sebab orang nampak crane tu punya batang berminyak kan. Okay. Jadi itu. Minyak tu sebenarnya untuk melancarkan crane movement sendiri. Tapi kat dalam tu kita ada satu lagi cecair ataupun minyak untuk menggerakkan crane tersebut. Okay. Kita guna air, kita guna minyak. Okay, example 1.17. Okay, soalan-soalan bentuk macam ni lah. In a hydraulic system, the last piston has a cross-sectional area. Mana cross-sectional area ni ialah luas permukaan, luas keratan lintas. Ataupun kedua ni, ataupun kalau awak tak faham benda ni, juga ada keluar cm kuasa 2. cm kuasa 2 ni adalah consider kepada area. Okay, cm kuasa 2 adalah sentimeter square refer kepada area ataupun luas permukaan, luas keratan lintas 200. And the small piston has cross-sectional area 5. Okay, cross-sectional area dia adalah 5 cm square. Jika daya 250 dikenakan kepada small piston. Okay, yang ni awak kena tadi, small piston. Okay, kita ambil sini lah. Yang satu small piston, yang dua ni adalah large piston. So, kalau A1 berapa? Yang small ni. Dan adalah 5 cm square. F1. F1 ialah yang small piston. So, 250 Newton. A2 ialah 200 cm square. Okay, yang pertama saya cari the pressure inserted the small piston. Okay, berapakah daya dikenakan pada small piston dan the force produced pada large piston. Okay. Cara nak cari pressure dia ialah P sama dengan F per A. Pressure, tekanan yang dikenakan ke atas injak yang kecil. Maknanya yang injak tu adalah yang satu, yang A1, F1. Kat sini lebih baik ialah 250 Newton bahagikan dengan kenapa dapat 0.05 ni? Okey, sebab awak kena tukarkan 5 cm square kepada dalam unit meter. Cara tukar macam mana? Yang ni awak dah belajar dalam satu penukaran unit. Okey. Macam nak tukar 1 meter sama dengan 100 cm. So nak tukar 5 cm, kena kalikan yang berapa? Kalikan dengan 1 meter per 100 cm kali dengan 1 per 100. So ini kali-kali dapatlah 0.005 meter. So 250 bahagi dengan 0.005 dapatlah 500,000 Newton per meter. So ini menjawab soalan pertama. Okay. Soalan kedua. Dia sudah minta ialah the force yang dihasilkan pada piston yang lebih besar. Okay. Pressure, tekanan yang dikenakan pada piston besar ialah pressure dikenakan pada sama dengan pressure dikenakan pada piston kecil. So bagilah 250 bahagi yang ni, kita dapat tinggalkan darab dengan F2 yang kita nak cari. So macam mana nak buat ni? Kita gunakan kaedah darab silang. Okay, darab silang.
So 0.02. Nampak tak? Okay, nampak. Darabkan dengan 250 sama dengan 0.0005 F2. So F2 sama dengan 0.02 darab 250 bahagi dengan 0.0005. So dapatlah F2 sama dengan berapa? 10,000. Okey. Contoh 1.18. In a workshop, a hydraulic lift is to be used to lift a truck measures 5,000 kilogram. Dalam satu bengkel, satu hydraulic digunakan untuk mengangkat 5 jisim. Sebab jisim dia sebanyak 5,000 kilogram. If the diameter of the small piston and the last piston is 5,000 cm dan 1 meter respectively, what is equal pressure NPA must be applied to the oil. Okay, pertama kita kena kira, tulis kita nak mengangkat 5,000 kilogram. Okay, 5,000 kilogram ni awak kena tukarkan dalam bentuk Newton. Okay. Tukar dalam ni. Okay. Okay, apa maklumat lagi? When the small piston and last piston is ini. So small piston dia punya diameter. Okay, dia bagi diameter. Diameter bagi small piston A1 adalah 5 cm. Ini D, diameter. Awak kena kira luas permukaan. Macam mana? Diameter sama dengan 5 cm. Soalan ni banyak kena kita. Sebelum untuk menjawab soalan 1 dan soalan 2, awak kena tukarkan. Pertama, tukarkan angka 5,000 kilogram ke dalam Newton dahulu. Yang kedua, menukarkan diameter 5 cm bagi piston dan 1 meter bagi satu piston kepada bentuk luas permukaan, iaitu dan tukarkan ke dalam bentuk area. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Nurul Nasrin, on camera ke on kamera ke? Nurul Nasrin, cakap seorang-seorang. Nurul Nasrin on camera. Clear ke tidak? Clear. Cuma apa tulisan tu tak berapa nampak. Tulisan mana? Tulisan saya, tulisan komputer tu. Tulisan yang mana? Tulisan saya. Okey, kuning. Kita pasti guna warna lain lah. Tapi nanti awak tengok balik. Okey. Turunkan tangan. Kishan Kumar. Ya, saya. Ada apa-apa nak tanya ke? So far, tak ada apa lagi. Betul okey ya. Okay. Okey, turunkan tangan. Alright. Okey, saya teruskan lagi. Saya akan tukar warna lain. Okey, boleh guys, soalan pertama ni dia akan tricky sikit lah pasal banyak kerja kena buat. Dia tak boleh straight ambil nilai dan terus buat. Yang pertama saya cakap tadi, awak kena tukarkan 5,000 kilogram ke dalam Newton. Newton, apa pengiraan pressure semua dalam bentuk Newton. Dan dia bagi dua diameter kat sini untuk piston tersebut dalam 5 cm dan juga 1 meter. So ini have to convert dalam area. Okay. Step pada sini. Okay, berat bagi truk tersebut, berat ialah disedarab dengan graviti. M darab G 5,000 kali dengan 981, so dapatlah 49,050 Newton. Yang ni awak dah belajar pada SEM 1. Saya lah. Okay. So untuk mengira luas pada big piston, piston yang besar. Big piston jadi berapa? 1 meter. Okay, 1 meter. So kita gunakan rumus pi r kuasa 2 atau pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Okay, awak boleh tekan straight calculator lah benda ni.
pi ni adalah 3.142 ataupun 22/7. 22/7 kali dengan R. R ialah radius. Okey, kat sini diameter dah 1 meter. So, tukar dalam bentuk meter 1 meter sama dengan bahagi 2 dapat 0.5 meter. So, dapat kali 2. So, dapatlah 0.785 meter persegi. So, dia punya luas permukaan bagi satu piston yang besar ialah 0.785 meter persegi. Okey, untuk jawapan pertama, what gauge pressure in Pascal, PA adalah Pascal, must be applied to the oil. So, dia punya tekanan dia ialah F over A lah. F ialah pressure tadi dalam unit Newton. Yang ni adalah untuk area. Okay. F bagi A. F bahagi dengan A. F adalah pressure dapat tadi 49,050 meter bahagi dengan 0.785. Okey, dapatlah 62,484 Pascal. Okey. Area of small piston. Okey, kedua kita cari what is the magnitude of the force required on the small piston to be lifted up. Berapa magnitude dia? Okey, yang pertama kita kena dapatkan area untuk small piston. Okey, tadi dapat 5 cm kan. So, kena bahagi lagi. Tapi kena tukarlah 5 cm tadi kan. 5 cm kita kena bahagi 2. Pasal ni diameter. Buat dapat jari iaitu dapat 2.5 cm. Dan 2.5 cm ni awak kena convert ke dalam bentuk unit meter. So dapat berapa? 0.025 meter. So ini dah kita dapat 0.025 meter. So pi 22/7 darab dengan 0.025 kuasa 2. So dapatlah 0.96 darab 10 kuasa -3. Jadi kita ada kosong depan lagi kan, meter persegi. Okay, ini adalah luas permukaan piston yang kecil. Okay, according to Pascal principle, okay, yang ni awak dah dapat kan. Okay, asal ni cuma tahu, asal ni ialah ke sini. 49050 bahagi 0.785 sama dengan F2 bahagi 1.096. Okay, 0.96. Tak fikir saya. Tak fikir. Pi kali dengan 0.025 1.96. Okay, ini salah ni 1.96. Okay, 1.96 dalam 10 kuasa -3. Yang ni awak darab silang. Okay, yang dalam buku ni dia dah ringkaskan lah. So, dia darab silang macam ni. So, dapatlah F2. 122.5. Okay. Okay, saya teruskan. Ada berapa latihan? Okay. 1.19. In a hydraulic system, the area of surface X is 5 cm square. Okay, ini kena ni. Okay. Dan area of surface Y is 100 cm. Okay, dua-dua dalam centimeter square. Dah bagi siap-siap. Dah bagi area. Maknanya ini area yang small piston. And this one for the big piston. Okay, 100. 105, 100. Piston has as a push down 10 cm. Piston yang kecil tadi tu kita tekan ke bawah sebanyak 10 cm. Ini adalah case-nya. Case 1.
what the change of Lego liquid H at the piston Y. So sekarang ni nak cari berapakah H2. Okay, nak lagi tak? H1 sama dengan H2 A2. So yang ni dah dapat. Yang ni dah dapat. So nak cari H2. Okay. Distance booth ni 10 cm. Distance ni kita tak tahu berapa. Area A 5, area Y, area X 5, area Y 100. So dapatlah 0,5. Maknanya bila kita tekan 10 cm pada H1, dia naik kat sebelah cuma 0.5 cm. Tak sampai 1 cm. Boleh Bila awak tekan sebanyak 10 cm, 1/3 pembaris panjang tu, dia hanya boleh menaikkan sebanyak 0.5 cm ataupun kurang daripada 1 cm. Okey, itu adalah fisik hidrolik. Okey, 1.2. Contoh lebih banyak contoh. In the hydraulic system, cross-sectional area of the smaller piston and larger piston are same. Okey, dia bagi smaller, larger. Tengok susunan dia. Smaller dulu, larger. So smaller dia 20, larger dia 60. Jangan baca betul-betul Baca betul-betul. Cross-sectional area ialah luas keratan lintas. Smaller dahulu, larger. So ini smaller, ini larger. Okay. Ini adalah smaller, ini adalah larger. If the smaller piston is pushed by force at 15, so yang ni F1. What if the force is at 12 piston? So F2 tak tahu. So kena. Yang kat sini ditukarkan centimeter square. Ingat centimeter square tukarkan kepada meter square. So tukarkan daripada 20 cm square kepada meter square, dapatlah 0.002, manakala 60 cm square ditukar kepada meter square, dapatlah 0.06. So yang ni darab silang seperti biasa. Dapatlah F2 45 Newton. Okay. Contoh lagi. Below figure show the hydraulic jack. Piston A and piston B mempunyai luas kerata rentas 5 cm 100 cm. So yang ni awak tanda kerja siap. Ini A, ini B. Susunan dia A, piston B. Piston A, piston B. So ini A, ini B. Jika lepas 3 kg diletakkan pada piston A, kita letakkan 3 kilo kat sini. What is maximum weight can be lift di piston B? Berapakah berat maksimum yang kita boleh angkat di piston B? Berapa kg yang boleh diangkat? Okay, kita macam mana? Kita tukarkan 3 kg W sama dengan mg. M ialah 3 kilo, G ialah 9.81. So dapat berapa? 3 9.81. So dapat 29.43. Okay, Newton. Okay, dan ni bahagi dengan 0.5 cm. F2 yang kita nak cari. Kita dapat berat dia adalah 588.6. Okey, macam mana tukarkan 588.6 ke dalam bentuk kilogram? Bahagi saja. Yang ni tak adalah. Kita saja kirakan. Kita nak dapatkan berapa. Kita bahagikan 9.81. 9.886. 5.86 bahagi 9.81. So dapat 60 kilo. 3 kilo boleh mengangkat sebanyak 60 kilo. Okey. Dengan syarat ni lah.
Syarat dia apa? Syarat dia luas permukaan dia 5 bagi 100. Okay, boleh. Okay, intensive exercise. Nanti awak boleh pause video ni untuk menjawab soalan-soalan. Diagram show the simple hydraulic system A1 and A2 are cross-sectional area in the piston. A1 5 cm, A2 10. What is minimum force F1 which can lift or put 100 kg? Berapakah minimum dekat F1 ni? Sama macam tadi. Macam tadi kita bubuh dekat F1 3 kg, kita boleh angkat 60 kg. So dekat sini pula kita boleh angkat 100 kg. Berapakah nilai F1? So kat sini ada nilai dia, jawapan dia. Dan sekarang boleh dapat jawapan dia. Tapi saya nak jalan kerja yang awak buat lah. Jawapan ni adalah 50 kg ke tekan. Okay. Soalan kedua. Hydraulic has a cross-sectional area, smaller piston elastic, smaller than 0.4, elastic 8. If the smaller piston is pushed a force of 20 Newton, berapakah yang last piston? Sama. Tekan 20, berapa? Jawapan 400. So, bagian kerja dia. Soalan ketiga. Show the hydraulic used to raise the block of 6 kg. Untuk mengangkat berat yang kedua, F2 ni adalah 6 kg. Cross-sectional area of the smaller piston and large piston. Okay, smaller dulu, baru large. Smaller, large adalah 0.5, manakala larger pula adalah 2 meter. Okay, berapakah daya yang dikenakan kepada smaller piston? So, nak cari F1. Berapa? Okay, soalan keempat. The figure show a hydraulic system with one small piston and one large piston. Okay. Find the maximum weight can be lifted by the force of 800. Okay, kita kenakan daya 800 pada F1. So berapakah beban yang boleh diangkat? Jawapannya 20,000. Okay. Cuma macam mana kerja boleh dapat. Kat sini kalau boleh nampak tu. Bagi besar sikit. F1 800 Newton, A1 sama dengan 4 cm. Oh, tak nampak ni. Yang ni A2 100 cm persegi. F2 yang kita nak cari. Okay. Soalan 5. Cross-sectional area of smaller 20. Smaller piston push a force of 40. Berapakah? Dan 80. Okay, buat bila 80 and 46 piston. Berapakah dia punya daya F2? Okay, jadi nak cari berapakah F2. Okay. Soalan nombor 6. If the area of the input piston and output piston are 0. Okay, input dia 0.03 dia punya ni, dan output piston 0.9. What is the mass? Okay, saya minta kat sini ialah F1 sama dengan 80 Newton. Okay, so dia nak cari berapa berat kat sini. So dapatkan F2. Bagi tak bagi kopi siapa tu tanya dia lah. Ada Aisyah ke? Oh ya benar dulu, ini satu orang tu. Kami memang jual lah, kami ikut je. Boleh nak cetak, boleh kan minta Aisyah buat, boleh. Kita teruskan kalau nak lah.
Bolehlah senang dia nak buat kan. Okey tak? Boleh tak dia? Dia slide. Boleh lah, orang tahan lah. Boleh tahan lah. Kalau salah beritahu. Sebab kami edit kalau buku dia semua ayat tak boleh faham. Dia banyak kami baca memang tak faham lah. Dia baca memang faham tak faham. Tengok juga tu pening. Itu dah ayat Aisyah tu. Sebab kami kena buat lah. Lepas tu dia macam ke arah diploma sikit kan. Tak berapa pun. Buat. Apa mula buat? Kata tu tak cantik lah. Kami mula dah. Ajar dah. Ajar dah. Tak apa lah. Ajar dulu. Tak ada penting sangat. Tapi mungkin fair lah. Sebab tu kan dia memang betul tu. Boleh terus cakap. Okey, sorry ada perbincangan tentang modul ni. Okey, saya rasa sampai kat sini dulu benda ni. Dan saya nak buat sikit discussion dengan awak. Boleh onkan mic lah, bisa cakap. Saya nak tanya, nota yang saya gunakan ni, adakah awak berminat kalau saya jual secara buku? Okey, benda ni nanti saya akan letak. Saya berminat. Ya, saya pun. Saya berminat. Okey, nanti saya minta penyelaras yang cakap betul. Saya berbincang dengan penyelaras tadi. Saya tanya dia kebenaran pasal dia yang buat nota ni kan. Jadi tak boleh saya jual secara ni. Saya akan minta secara bercetak. Okey, nanti harga nanti semua bila dapat saya akan bincang. Okey? Okey. Oh, boleh. Saya rasa sampai sini dulu. Nanti pada hari Khamis, insya-Allah kita akan sambung pada achieve media principle. Sebab apa kalau awak gunakan ada nota depan mata awak lagi senang, lagi mudah awak nak faham. Ya, betul. Okey? Okey, saya rasa cukup kat situ dulu. Kalau siapa yang tak faham, untuk siapa yang tak boleh nak masuk, saya tak faham, kemungkinan awak kena dapatkan capaian internet yang lebih kuat lagi kot rasanya. Sebab banyak masalah. Awak kena gunakan, carilah tempat kat library dan sebagainya. Pergi kat jabatan ke apa ke, duduk kat meja, awak boleh gunakan internet. Walau duduk asrama tak kira, memang masalah. Okey? Okey, saya rasa sampai ini saja dulu. Dan rakaman ni saya akan masukkan ke dalam WhatsApp group ataupun dalam Microsoft Teams boleh tengok rakaman. Okey? Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan.